الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kita sama-sama membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Firman Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang berusaha imam tua, imam muda Masjid Mukim Lundang, Kota Baru, yang dikasihi seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu. Dalam keadaan dunia sekarang berada dalam cabaran sama-sama. Di luar sana kita tahu dunia kita ni dihadapi dengan COVID-19. Di samping itu pelbagai cabaran lagi pertempuran antara negara-negara. Hak ni cerita bahagian luar. Tetapi pada sudut hati kita, iaitu dalam setiap hari kita mesti kita baiki semua iman kita. Nak suruh gapo, nak suruh semakin hari semakin comel. Hak hari ni ia lebih baik daripada hak kemarin. Dan juga apa yang kita nak lalui esok ini, iaitu amalan ataupun iman kita yang lebih baik daripada yang kemarin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira hati kita jikalau kita dapat hadir ke dalam masjid. Kita dapat hadir dalam masjid, lalu kita dapat mendengar lagi kuliah-kuliah agama. Ini akan menjadi hidup hati kita. Berkata Imam Razali rahimahullahu ta'ala, cara nak jadi baik ada 3 perkara. Orang Kelantan kita, lagu mana gak nak jadi baik? Ada 3 pesen. Yang pertama sekali dinyatakan oleh Imam Ar-Razali, iaitu dengan cara kita mendampingi guru yang mursyid. Kita ni biar ada tok guru lah orang kita kata. Ada tok guru hak pesen duduk cara kita sekara. Hak pesen duduk kata kalau kita salah buat kat dia kata salah tu awal, dia berani nak tegur kita. Lalu dinyatakan oleh Imam Ar-Razali, dia kata susah ni nak cari pada zaman demo. Sebab zaman Imam Ar-Razali orang berjuru belakang dah pun, tetapi masa tu payah nak jumpa orang yang mendampingi guru yang mursyid ni. Nak cari tok guru ni payah. Lalu kalau kita tak mampu untuk memilih jalan yang pertama, maka ada 2 jalan lagi untuk kita jadi baik. Yang kedua kata Imam Razali, iaitu dengan cara kita mendampingi sahabat-sahabat yang nak membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Mungkin kita tengok dalam masjid kita ni ada sekitar 50 orang ni, 50 hingga 70 orang. Amo percaya hak mana duduk dalam masjid ini, semuanya iaitu kita boleh buat jadi sahabat belaka. Dan sahabatnya iaitu sahabat yang nak membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Tetapi di luar sana, mungkin yang kita sayangnya kalau kita jumpa dengan dia tak rajin nak sumuk tentang nak pergi ke arah Allah Ta'ala. Jumpa dia mari kita minum kopi. Buah start pagi sampai ke malamnya buah. Tak cara kau semaya bed dan sebagainya. Ada orang pasal lagu tu.
Ada yang bersahabat je ni kaki ngai kat, kalau jumpa kat ngai lah keceknya. Kecek ngai yak pagi, esok jumpa ngai pula, lusa ngai pula. Tak ada tubik daripada mulut dia, mari awal kita mari pergi semayang. Jarang sekali. Jadi jawab Imam Ar-Razali rahimahullah kata, suka juga nak mencari jenis sahabat yang nak membawa ke syurga ni. Payah juga. Lalu ada jalan yang ketiga untuk nak jadi baik. Jalan yang ketiga yang berharap kita semua orang lundai kita ni boleh buat hal ni. Iaitu Imam Ar-Razali menyatakan, jikalau anda semua melihat ada satu majlis ilmu, jadi gilah ke dalam majlis ilmu tersebut. Biarlah gi tu tak bawa gapo satu pun, gi dengar. Apabila kita mendengar perkara hak baik-baik, maka berazamlah kamu semua untuk kita buat seperti mana yang ustaz tu ayat. Ustaz tu duk cerita tentang qiyamul lail. Ustaz tu duduk cerita tentang fadilat-fadilat bersedekah. Ustaz tu duduk cerita tentang fadilat bersalawat. Maka berazam di dalam hati kita, biarlah aku boleh sedekah juga, biarlah aku boleh selawat 1000 kali sehari juga. Maka inilah jalan yang terakhir untuk kita jadi baik sebenarnya. Apabila kita mendengar pula ustaz ni duduk cerita tentang azab api neraka, ataupun ada berlaku kes-kes di dalam kampung kita, ada budak-budak naik rumah. Budak naik rumah kita pergi lalu dah ada isu kecurian dan sebagainya. Maka berazamlah di dalam hati kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ialah bagaimana kita ni memang tak curi dah ustaz, tetapi yang kita nak jaga iaitu keturunan kita. Adakah anak kita ni terpelihara molek? Adakah cucu-cucu kita ni terpelihara molek? Maka kita kena jaga belaka anak cucu kita. Yang lagi penting iaitu kita nak jaga masyarakat kita ni bagi berjuruh belaka. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba kira walaupun kita tak dapat cara pertama, kita dapat cara yang kedua. Kalau kita tak dapat cara yang kedua, kita akan dapat cara yang ketiga, yang mana tuan-tuan semua berada di hadapan hamba. Kita mendengar perkara-perkara molek. InsyaAllah pada malam ni dalam sekitar 30 hingga 40 minit saya akan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lebih tepatnya iaitu kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Apabila saya ambil tajuk ini, maka perbicaraan ini iaitu perbicaraan yang sangat besar dan sangat istimewa. Sebab apa sahaja berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya jadi istimewa selalu. Malam ada banyak malam. Hari ni malam, esok malam pula, lusa malam pula. Tetapi apabila berkaitan dengan malam tersebut, malam Rasulullah naik ke langit, maka malam itulah malam yang terbaik dalam malam-malam yang ada. Malam Isra' Mi'raj ni iaitu malam yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat yang mana malam yang lebih afdal, iaitu malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ialah kita sekarang ni berada di dalam bulan Rabiul Awal. Ni lah ni kita duduk ajak selawat, duduk ajak nak gapo ni, nak makan, nak diri, nak selawat belakang ni. Jadi kita kena tahu lah ni kita duduk dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang bersangat mulia kerana apa? Kerana bulan ni hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini. Apabila hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada subuh 12 Rabiul Awal pada hari Isnin tahun Gajah, sebelum daripada tu dunia kita ini, alam kita ni berada dalam dunia kejahilan. Buat anak tino, bunuh anak tino, menyembah berhala dan sebagainya. Tak ada kepada kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi apabila hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya menjadi punca hidayah kepada manusia. Sebelum daripada ni orang tak cara langsung kepada anak tino. Apabila lahir sahaja anak tino, bagi mereka semua ni membawa kepada balon, membawa susah kalau ada anak tino, lalu bunuh anak tino, tanah hidup-hidup. Ini zaman jahiliah tuan-puan. Jadi dunia ataupun alam kita ni
dia pesen berasa sedih dengan keadaan begitu. Alam ni sepung. Apabila hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jasad seorang bayi yang bernama Muhammad ataupun Ahmad, maka dunia kita ini bergembira. Sorok belaka pokok dia. Alam ni sorok, pokok bersorok, mana laut bersorok, pokok-pokok binatang semua bersorok, bergembira ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dunia ni, alam ni dia berasa tak gerak dah nak tangguh dalam keadaan berat lagu tu. Dalam keadaan ada bunuh, ada menyembelih, adanya penyembahan yang tak mengarut-mengarut ni, maka apabila lahirnya Rasulullah ni jadi pakak sukalah belaka puak-puak dia. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman ataupun tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih dikasihi oleh kamu daripada anak-anak kamu, ibu-ibu bapa kamu dan seluruh manusia yang lain. Rasulullah menyatakan kepada kita, tuan-puan, Rasulullah kata tidak sempurna keimanan. Maknanya iman itu tak sampai lagi tahap 100%. Jikalau mana engkau jadikan aku ni jadikan nombor 2. Kita rasa sayang anak kita lagi daripada Rasulullah, maka tak sempurna lagi keimanan. Kalau kita sayang mak ayah kita lebih daripada Rasulullah, maka ianya tidak sempurna lagi keimanan. Jikalau kita sayang diri kita lebih daripada Rasulullah, maka ianya dipanggil tidak sempurna keimanan lagi. Lagu mana kita nak bagi sempurna keimanan kita? Iaitu dengan cara kita mencintai dan menghormati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Jadi mudah kita kata kita kena sayang kepada Rasulullah ni buat nombor 1. Apabila kalau kita nak tulis siapa elok paling kita sayang, maka nombor 1-nya iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berada di dalam bulan Rabiul Awal ini, yang kita tahu dah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni kena rasa lain apabila duduk dalam bulan ni. Sekala kita duduk dalam bulan lain biasa sahaja, tetapi apabila kita masuk sahaja bulan Rabiul Awal ini, jadi hati kita sepatutnya bergembira. Kita sepatutnya menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kita kena perbanyakkan selawat, perbanyakkan majlis-majlis maulid dan sebagainya. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ni nak menyebut kita ni sayang kepada Rasulullah, maka kena ada beberapa cara untuk kita sayang Rasulullah. Bukan sekadar sebut saja, demo sayang kepada Rasulullah, jawab hamba sayang. Tak pada lagi, dia kena sebut dengan cara kita selawat. Yang pertama sekali cara untuk kita sayang Rasulullah, iaitu kita kena perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya berada dalam hari-hari kita kena 1000 sehari. 1000 sehari selawat paling kurang sekali. Kalau tuan-puan sebelum daripada ni hanya 10 saja dah, maka kita kena tambah lagi biar cukup 100. Kalau sebelum daripada ni 100 kita rajin buat sama dah, jadi kita kena tambah jadi 300. Selawat ni tidak payah, tak semestinya kita duduk atas tikar sejadah, tak semestinya. Kita duduk bawa kereta, mulut kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kita duduk bercucuk tanah, lalu mulut kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-puan mungkin sebelum daripada ni berlaku masalah atau sebagainya, cara penyelesaiannya iaitu dengan selawat. Amba nak menyatakan kepada tuan-puan, jikalau tuan-puan ni berselawat 1000 dalam masa sehari, insya-Allah kalau tuan-puan buat dalam 3 bulan, kehidupan tuan-puan akan jadi berubah selalu. Kalau berasa sebelum ni serabut yang ada hutang sekali pinggir,
Ada masalah, ada semua setiap hari, anak tak jauh dan sebagainya, maka cuba amalkan 1,000 selawat dalam masa 1 hari, buat dalam 3 bulan, insya-Allah kita akan dapat perubahan yang kita akan nampak sama-samanya. Satu cerita tuan-puan, ni cerita ni masyhur dah, mungkin kita dah tahu dah. Seorang lelaki ni dia sedang tawaf di Masjidil Haram. Dia duduk tawaf ni, masa dia duduk asyik duduk bertawaf ni, dia hanya kerja dia duduk selawat je. Dia tak baca ayat-ayat lain. Dia tak baca ayat-ayat lain, tak baca talbiyah dan sebagainya, dia hanya selawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setiap daripada lakuh dia. Jadi ada seorang syekh ni, dia nama Syekh Sufyan As-Sauri. Syekh Sufyan As-Sauri ni dia mari tegur. Hei budak, dia kata, hei budak pemuda lelaki, aku duduk kelihmu yang tak adil lagi ni, duduk tawah ni, duduk baca selawat je, tak baca muka lain. Apa ni? Jadi si pemuda ni dia pun tanya. Dia tanya, siapakah kamu? Hak nak tanya soalan kat aku ni. Lalu Syekh Sufyan As-Sauri kata, akulah Sufyan As-Sauri. Maka pemuda ni jadi kejut. Oh hak ni, dia kenal saja tapi tak ada jumpa lagi muka. Lalu dia kata, oh kalau kamu tanya, kalau kamu tanya, maka aku akan jawablah, sebab kamu Syekh Sufyan As-Sauri. Memang sahur dah. Dia pun cerita, satu cerita tuan-puan. Dia kata sebelum daripada ni, saya pernah membawa ayah saya untuk tawaf di Masjidil Haram. Sebelum daripada nak memulakan tawaf di Masjidil Haram, maka ayah saya jatuh sakit. Ayah jatuh sakit dan meninggal dunia selalu. Apabila dia lagu tu meninggal dunia, dia melihat kepada jasad ayah dia tu semakin lama semakin hitam. Semakin lama daripada cerah jadi koh hitam, koh gelap. Maka ianya pemuda ni memohon kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, bapalah ayah aku jadi lagu ni, jadi berubah muka hitam lagu ni. Jadi dalam syuk dia ni duduk bermunajat kepada Allah Ta'ala ni, maka pemuda ini jenera pemuda ni. Jeneranya pemuda ni dia sebelum daripada jenera, dia ambil serban dia ni, dia pergi tudung muka ayah dia. Muka dia ni tak nampak, dia tak siklih dah ayah dia ni dalam muka gelap. Dia duduk minta dengan Allah Ta'ala, duduk memohon taubat dengan Allah Ta'ala. Lalu dia jenera budak ni. Lalu selepas daripada dia jenera ni, datang seorang ni yang dipercayainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian jubah putih dan juga serban putih. Mari dengan jasad, mari dekat dengan jasad ayahnya yang meninggal dunia tersebut. Mari Rasulullah pun buka apa ni, penutup muka tadi. Lalu Rasulullah usap 3 kali. Lalu Rasulullah tutup balik. Lalu dia pergi tanya. Lalu pemuda ni tanya, siapakah kamu? Lalu Rasulullah kata, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa kamu menolong ayah aku ni? Dia tanya, pemuda ni tanya, kerana apa kamu menolong ayah aku ni? Dia kata, ketika mana ayah kamu hidup dulu, ayah kamu ni sentiasa duduk buat dosa-dosa besar, dia kata. Tetapi ayah kamu ni tak sempat untuk bertaubat, maka mati di dalam keadaan ada dosa besar. Tetapi aku datang menolong ayah kamu kerana ayah kamu ni, dia walaupun duduk buat dosa besar, tetapi ianya sentiasa duduk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengar lagu tu nya, kejutlah pemuda ni, bangun. Lalu dia pun tengok, dia buka kain ayah dia ni, tengok betul. Hak daripada gelap tadi sebelum daripada dia tidur, maka cerah dah muka ayah dia. Nak menunjukkan kepada tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ni masyhur, nak menunjukkan tentang fadilatnya selawat tersebut. Walaupun sebelum daripada ni kita ni tak kuat sangat duduk buat ibadat, tetapi mesti kita ni kena ada selawat di dalam diri kita. Kena ada juga, mudah sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana ayat Quran yang mau baca awal tadi, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah ibadat pesen mahal sekali ni. Kalau ibadat seperti mana sembahyang,
Allah Ta'ala khitab terus kepada hamba, aqimus solah, dirikan semaya. Allah Ta'ala tidak menyatakan dia kena semaya dulu baru hamba-hambanya kena semaya, ataupun Allah Ta'ala ni kena bayar zakat dulu baru hamba dia kena bayar zakat. Tak ada ibadat lain kecuali ibadat selawat ni, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat dulu ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, barulah kena kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahanya nak royak. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita kena faham selawat Allah Ta'ala ni apa membawa maksud, selawat para malaikat ini apa membawa maksud, dan juga apakah selawat umat ni apa membawa maksud. Maksud daripada selawat Allah Ta'ala ke arah Nabi Muhammad iaitu dengan nama rahmat. Rahmatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat para malaikat iaitu istighfar, dan juga selawat para umat kita ni, kita semua selawat ini iaitu untuk kita minta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat ni tuan-puan bukannya untuk Nabi Muhammad sangat sebenarnya. Kita selawat ke Nabi Muhammad nak suruh balik semula doa kepada kita. Hak tu sebenarnya. Kerana apa, apabila kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di hari akhirat nanti Nabi Muhammad ni akan memberi syafaat kepada kita. Kalau sebelum daripada ni timbangan kita ni sama banyak, dosa sama banyak, dosa ni sama banyak dengan pahala. Duduk lek. Tak tahu nak pergi mana, neraka ke syurga. Maka dalam keadaan lagu ni, insya-Allah jikalau kita selawat, kita perbanyak ke selawat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mari tolong kita. Ikutlah dia buat mari cara lagu mana ke, insya-Allah kita akan masuk syurga dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu yang pertama sekali iaitu tanda kita nak cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitu dengan cara kita perbanyakkan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan mendengar sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-puan yang berada di hadapan hamba sebelum daripada ni kita tak rajin lagi belak kitab-kitab hadis ke, kitab-kitab sirah. Mungkin ada hak, mungkin tak reti nak baca dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Jawabnya iaitu kita kena pakat mari masjid dengan kuliah. Apabila kita duduk dalam kuliah bersama dengan ustaz-ustaz, maka sekurang-kurangnya ustaz ni akan baca hadis-hadis dan juga cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita tak pandai dah nak baca sebiji bahasa Arab dan sebagainya. Maka ustaz mari tolong baca di masjid kita mungkin lundan ni, maka kita ni mari dengar dan juga mari dengar pasal telinga je. Mari je pasal telinga nak tahu cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendengar cerita, barulah kita berasa kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita tuan-puan. Ketika satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bermunajat kepada Allah Taala, lalu Nabi Muhammad ni duduk menangis, duduk minta kepada Allah Taala sesuatu. Lalu Sayyidatuna Aisyah ni dia mendengar Rasulullah ni duduk berjerit dengan kuat lagu tu, tak rajin lagi dengan lagu tu. Maka Sayyidatuna Aisyah ni rasa pelik. Sayyidatuna Aisyah ni rasa pelik. Lalu apabila sampai sahaja esok hari, sampai waktu esok, lalu Aisyah ni mari tanya, "Ya Rasulullah, kerana apa kamu jerit lagu tu ni, menangis kerana apa, minta gapo kepada Allah Taala?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu ya Aisyah, dosa-dosa yang telah lampau dan juga dosa-dosa yang terhadapan, dosa-dosa yang terzahir dan juga dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang awal dan juga dosa-dosa yang akhir.
Lalu Aisyah dengar lagu tu kejutlah. Moga Rasulullah sendiri berdoa khusus kepada dia. Doa siapa lagi hak Allah Taala nak makbulkan kecuali dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan dalam riwayat Aisyah ketika tu seperti mana nak terbang rasanya. Suka berdoa sehingga rasa nak terbang. Sebab apa? Sebab dengar Rasulullah ni mendoakan untuk Allah Taala ampunkan dosa-dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu taala kata, "Adakah kamu gembira ya Aisyah?" Lalu Aisyah kata, lah nyo sukalah dah. Moga Rasulullah je doa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tahukah kamu sebenarnya setiap malam aku berdoa kepada umat aku seperti mana doa yang aku baca kepadamu ya Aisyah." Rupa-rupanya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah mendoakan kepada kita untuk diampunkan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang terkemudian, dosa-dosa yang zahir dan juga dosa-dosa yang batin. Nak menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terlalu besar. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman lah ni ramai ada orang ni makin luntur makin hilang rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila berasa ada iman di dalam hati, berasa semayang, berasa molek dah, maka mereka yang pesing lagu ni dia berasa tidak memeludah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai akhir zaman ni mereka lupa kepada daratan, tak ingat kepada pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya apabila tiba sahaja bulan Rabiul Awal, hati kita berasa bergembira, hati kita berasa nak sambut dengan apa cara sekalipun, dengan buat makannya, dengan berselawatnya, dengan buat maulidnya, dengan buat ceramahnya dan sebagainya, untuk nak menyatakan kepada umum semua hamba ni sayang kepada Rasulullah. Kalau kita sayang kepada anak kita, kita ingat dah hari jadi dia bila. Hari jadi dia 2 hari bulan 10. Maka sebelum 2 hari bulan 10 lagi kita beli dah keknya, kita beli dah hadiahnya kepada anak kita. Kepada anak kita boleh sambut, takkan kita tak boleh nak sambut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila amo sebut lagu tu, satu perkara iaitu yang pertama kita selawat banyak, yang kedua iaitu kita perbanyakkan mendengar sirah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ni untuk kita lagi rasa sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara perbanyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita ni biar kita ni duduk dalam sunnah semua. Dan juga yang paling penting iaitu kita kena membiasakan hidup kita ni hidup dalam mana mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ajar anak kita tuan-puan, masa anak kita kecil, anak kita pergi paskat ni makan guna tangan kiri. Lalu duduk lagu tu kita biasanya kalau orang kampung kita, orang tua-tua dia akan royak, "Awang, apa makan guna tangan kiri tu? Tangan kiri kewak basuh berak." Tu orang tua-tua kita ajar. Tetapi yang sepatut kita ajar hak lagi comelnya iaitu, adik janganlah guna tangan kiri. Kita gunalah tangan kanan seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan guna tangan kanan. Apabila yang kecil lagi kita ajar lagu ni, maka insya-Allah makin hari semakin besar dia akan jadi terbiasa hidup dia ni gapo-gapo Rasulullah belaka. Kita pakai baju, pakai baju sekala kita pakai baju je. Tapi kita mari sahaja orang semaya kita pun pakai pakaian putih sebagai contoh. Pakai serban berwarna putih dan sebagainya, niat pula di dalam hati ni nak tiru Rasulullah. Sekala kita pakai juga jubah, tetapi hati kita ni kita jadi tukar. Aku ni nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekala kita pakai selipar, suka sekala juga belah kanan. Tetapi apabila kita tahu Rasulullah ni pakai, semua pakaian dia ni guna alik kanan dulu, maka kita pakai selipar, kata ni amo nak tiru Rasulullah ni. Pendidikan ni start yang kecil lagi tuan-puan, kita kena ajar semua anak kita. Sebagai contoh,
Kalau kita ni anak kita ni sebelum daripada tidurlah awal, esok nak sekolah. Biasanya orang tua kita akan sebut lagu tu. Yang lebih baiknya lagu mana? Yang lebih baiknya iaitu kita royakkan anak kita awal tidur awal lah hari ni, biar esok boleh bangun subuh. Ni kita ajar lagu tu untuk dia biasa berhidup ni dalam keadaan agama sama-sama. Kalau kita kata awal kita bangunlah, esok nak pergi sekolah, setakat tu molek dah juga. Tapi lebih baiknya iaitu kita kata tidur awal lah awal, nak suruhnya pergi boleh pergi semaya subuh sekali dengan ayah, klik tegak baca Quran, lepas tu boleh pergi sekolah. Nampak tak situ? Nampak seperti sama sahaja. Tetapi apabila kita tukar hidup kita ini berdasarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jadi comel terlalu kehidupan kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita ulama. Dia ni duduk mikir, moga ada banyak orang duduk petika, boleh ke dak buat maulud. Maka sang ulama ni dia duduk mikir. Dia duduk mikir, duduk cari kitab dan sebagainya, boleh ke tak buat maulud ni sebenarnya. Lalu dia pun tertidur, lalu dia pun dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dia. Lalu dia pun tanya, ya Rasulullah, sebenarnya boleh ke tak buat maulud ni? Ni tak apalah kita nak pakai atau tak si pakai, tapi ni satu cerita ulama. Lalu Rasulullah menyatakan, man fariha bina farihna bih. Rasulullah menyatakan kepada kita, siapa suka dengan kami, maka kami akan suka kepada dia. Nak menunjukkannya, jikalau kita suka kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan suka kepada kita. Apabila kita baca sama dah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ilayya majlisan yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, iaitu aksaruhum alayya salah, iaitu orang-orang yang perbanyaknya selawat di dalam kehidupan dia. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kata-kata yang biasa kita dengar iaitu al-mar'u ma'a man ahab. Kamu akan bangkit bersama dengan orang yang kamu kasihi. Apabila kita duduk di hari akhirat, jikalau di atas dunia ni kita berasa sayang artis lebih daripada Rasulullah, maka kita akan duduk bersama artis di akhirat. Kalau kita atas dunia ni budak-budak dia berahi lagi pemain bola, maka dia akan bersama dengan pemain bola di akhirat nanti. Tetapi tuan-puan, jikalau kita ni minat sangat kepada Rasulullah, kita ikut satu persatu Rasulullah, insya-Allah tuan-puan kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amo nak sebutnya 3 perkara seperti tadi. Yang pertama iaitu kita perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua iaitu kita perbanyakkan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitu kita melazimi kehidupan kita ni iaitu dengan perbanyakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapnya kehidupan kita ini berakhir dalam keadaan husnul khatimah dan kita akan melangkah ke dunia, ke alam akhirat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang kita sayang belaka. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amo kira setakat ni sahaja penyampaian daripada amo pada malam ni. Amo berterima kasih kepada pihak Masjid Mukil Lundan yang menjemput amo pada malam ni. Amo hanya cerita sikit sebanyak begini ya, hak mana amo reti, hak mana amo tahu yang memberi manfaat kepada kita, ambillah belaka. Yang mungkinnya memberi perkara tak berapa molek, tak berapa jelas mana, maka bolehlah ambil daripada ustaz-ustaz yang lain pula. Yang kita naknya iaitu kita berasa sayang, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kepada maulud, kita temu maulud minggu tahun depan pula, temu pula 2 tahun depan, maka setiap daripada setahun tu jadi kita bertambah sama sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo akhir kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sebelum daripada ini kami kurang semaya ya Allah, maka perbanyakkan kepada kami semaya ya Allah. Ya Allah, jika sebelum daripada ini kami tak pandai lagi baca Quran di kalangan kami, maka Engkau hadirlah seorang guru kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, jika sebelum daripada ni kami banyak hutang ya Allah, maka lansaikanlah hutang-hutang yang berada di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sebelum daripada ni kami banyak masalah, maka selesaikan masalah kami. Ya Allah, jika sebelum daripada ni kami mempunyai keturunan-keturunan yang berona, yang payah basa, maka ya Allah, Engkau pemudahkanlah segala urusan kami. Berilah keturunan-keturunan kami ini orang-orang berjuru ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allah.